Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai kepada episod yang terakhir, iaitu di dalam bab garam ini. Ini dah masuk subtopik yang terakhir lah, 6.11, analisis kualitatif garam. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruslah pergi kepada pengajaran. Okey, analisis kualitatif garam ialah suatu teknik untuk kenal pasti cation dan anion yang hadir di dalam sesuatu garam dengan menganalisis sifat fizik dan sifat kimia garam itu. Okey, so dalam gambar rajah di bawah ini adalah turutan yang terlibat dalam analisis kualitatif garam. Okey, yang pertama kita perhatikan terhadap sifat garam ni. Yang kedua kita kenal pasti tindakan haba ke atas garam. Okey, bila mana kita dah panaskan garam tu, apa yang akan berlaku? Dan step yang ketiga dan keempat adalah di mana kita melakukan ujian anion dan cation serta ujian pengesahan terhadap cation yang ada dalam suatu garam itu. Okey, so kita pergilah kepada analisis kualitatif garam bagi ujian cation. Okey. Ada dua jenis reagent yang kita akan gunakan untuk melakukan analisis kualitatif garam bagi ujian cation ini, iaitu larutan NaOH, natrium hydroksida, dan juga larutan amonia. Dan kedua-dua reagent ini perlulah digunakan secara berlebihan. Nampak tak kat sini? NaOH berlebihan dan juga NH3 berlebihan. Okay? So kita pergi kepada larutan NaOH berlebihan terlebih dahulu. Okey, bila mana kita titiskan larutan NaOH secara berlebihan, akan ada dua kemungkinan yang berlaku, iaitu sama adanya mendakan dalam suatu garam itu ataupun tiada mendakan. Okey, apabila tiada mendakan, maka garam itu boleh jadi dia adalah garam amonium, garam yang mengandungi ion amonium. Okey, kalau ada mendakan pula, dia boleh jadi dua kemungkinan lagi. Sama ada mendakan yang hadir itu mendakan berwarna ataupun mendakan putih. Kalau mendakan berwarna, dia boleh jadi sama ada dia ni adalah ion Fe2+, garam yang ada ion Fe2+, garam yang ada ion Cu2+, ataupun garam yang ada ion Fe3+. Okey, mendakan berwarna. Okey, kita formula dia adalah pokok blueberry. Okey, bila mana awak ingat pokok blueberry, awak akan ingatlah warna-warna ini. Contohnya Fe2+, warnanya hijau. So, ingat daun pokok blueberry warna hijau. Buah blueberry warnanya birulah, blueberry biru. So, biru adalah warna untuk ion cuprum 2+. Dan perang, batang pokok ini warna perang. So, perang adalah warna bagi ion Fe3+. Okey, so mudah je kan nak ingat? Okey, so sila ingat. Okay, kemudian mendakan putih. Sekiranya mendakan yang hadir itu adalah mendakan putih, dia boleh jadi lagi dua kemungkinan, iaitu mendakan putih tak larut ataupun mendakan putih larut. Sekiranya mendakan putih tak larut yang terhasil, dia boleh jadi dua kemungkinan lah, sama ada garam itu mengandungi ion kalsium ataupun garam itu mengandungi ion magnesium. Mendakan putih tak larut. Sekiranya mendakan putih larut yang terhasil, maka dia boleh jadi tiga kemungkinan lah, sama ada itu adalah ion plumbum 2+, ion aluminium 3+, ataupun ion zinc 2+. Okey, ni untuk NaOH berlebihan. Okey, kita tengok pula sebelah. Ini adalah apabila kita menggunakan reagent amonia berlebihan. Okey, reagent amonia berlebihan. Dia boleh jadi dua kemungkinan bila mana kita tambah amonia berlebihan ke dalam sesuatu garam, larutan garam. Boleh jadi ada mendakan ataupun tiada mendakan. Okey, so kalau tiada mendakan, dia boleh jadi dua possibility, iaitu sama ada ini adalah ion kalsium 2+ ataupun ion amonium plus. Kalau ada mendakan, dia boleh jadi dua possibility lagi, iaitu sama ada dia jadi mendakan berwarna ataupun mendakan putih. Kalau mendakan berwarna, sama juga kena ingat formula pokok blueberry. Sama ada dia ni Fe2+, Cu2+, ataupun Fe3+. Okey, kalau mendakan putih, dia berjadi dua kemungkinan lagi, iaitu mendakan putih tak larut dan juga mendakan putih larut.
Kalau menggunakan putih tak larut, dia boleh jadi sama ada dia ni adalah ion magnesium 2+, ion aluminium 3+, ataupun ion plumbum 2+. Okey. Dan satu lagi, kalau dia menggunakan putih larut yang terhasil apabila kita tambah larutan amonia secara berlebihan, maka ini boleh jadi dia adalah ion zinc. Garam ni ada ion zinc 2+. Okey. So kalau awak perhatikan betul-betul kan, dalam kedua-dua ujian cation ini, yang ketika yang waktu kita guna NaOH berlebihan dan juga waktu kita guna amonia berlebihan, okey, ada dua jenis garam yang kalau kita uji dengan NaOH, dua ion ni dia akan hasilkan hasil yang sama, pemerhatian yang sama. Kalau kita guna dengan amonia berlebihan pula, dia pun still ada pemerhatian yang sama. Jadi macam mana kita nak bezakan dia? So dua ion ini kita panggil ion plumbum 2+ dan juga aluminium 3+. Macam mana kita nak bezakan dia? Okey, so saya akan bagi tahu trik dia next. Kejap lagi Okey. So kalau kepada sesiapa yang rasa macam susah sangat nak ingat carta alin ni ataupun mind map ni, saya bagi satu lagi kaedah untuk memudahkanlah urusan kamu untuk ingat semua ni. Okey, kalau menggunakan putih, kalau kita ingat formula nah campas dan juga formula pokok blueberry. Okey. Ni kan mendakan putih kan ada 3 kan. Okey, so kalau kita letak NaOH berlebihan, amonium akan menghasilkan tiada mendakan. So ni tiada mendakan. Kalau cam mendakan putih tak larut. Putih tak larut. Okey. Pas pula adalah mendakan putih larut. Okey. Kalau dalam amonia berlebihan, NaCa yang tiada mendakan. Kalau MPA ni adalah mendakan putih tak larut. Z ni pula adalah mendakan putih larut. Okay, so saya recap balik in case kalau ada yang terconfuse. Okay, kalau kita tambah NaOH berlebihan, ada mendakan putih dan mendakan berwarna. Okay, kalau mendakan putih boleh jadi 3 possibility, iaitu kalau dia tiada mendakan, dia adalah garam tu dia mengandungi ion amonium. Kalau dia mendakan putih tak larut, dia mungkin mengandungi ion kalsium ataupun ion magnesium. Kalau mendakan putih larut yang terlihat, ternampak, maka ion dia boleh jadi sama ada dia adalah ion plumbum, aluminium ataupun zinc. Okey. Kalau dalam amonia berlebihan pula, dia boleh jadi 3 possibility juga, iaitu kalau tiada mendakan, dia akan jadi sama ada garam tu mengandungi ion amonium ataupun ion kalsium. Kalau mendakan putih tak larut yang terhasil, maka dia adalah ion magnesium, plumbum ataupun aluminium. Kalau mendakan putih larut yang terhasil, maka dia adalah garam yang mengandungi ion zinc. Mudah kan? Kalau mendakan berwarna, mudah je. Dalam NaOH berlebihan ataupun dalam NH3 berlebihan, pemerhatian dia sama. Okay. Good. Nanti salin ya. Okay, so sekarang macam mana kita nak bezakan ion aluminium 3+ dengan ion Pb2+ tadi tu? Okay. Apa yang awak boleh buat adalah, larutan garam yang mungkin mengandungi ion aluminium 3+ ataupun plumbum 2+ tu, kita tambahkan dia dengan sedikit larutan kalium iodida, Ki. Okay. So, kalau kita tambah Ki dalam larutan tu dan larutan tu menghasilkan mendakan kuning, dan kemudian kita panaskan dia dan kemudian kita sejukkan semula, dia jadi warna kuning balik,
maka ini adalah ion Pb2+ lah yang hadir. Sekiranya apabila kita tambah kalium iodida dalam satu larutan yang mungkin mengandungi aluminium 3+ ataupun Pb2+ tadi tu, dan dia tak ada mendakan apa-apa ataupun tiada perubahan, maka ini adalah ion aluminium. Okey. So selain kalium iodida, ada dua lagi larutan lain yang awak boleh gunakan untuk membezakan ion aluminium dan juga ion plumbum. Okey. So tadi saya bagi larutan kalium iodida kan. Okey, so bila letak larutan kalium iodida, mendakan kuning yang terhasil, PbI2. Okey, selain daripada itu, awak boleh gunakan larutan natrium sulfat. So, bila mana kita tambah larutan natrium sulfat, maka mendakan putih terhasil lah. Dan mendakan putih ni actually dia adalah plumbum 2 sulfat. Okey. Pilihan lain adalah kita tambahkan larutan natrium klorida, NaCl. Bila mana kita tambahkan larutan NaCl ke dalam larutan yang mengandungi plumbum tadi tu, larutan plumbum tu, maka PbCl2 lah yang terbentuk. Ingat balik tak waktu awal-awal dulu kita ada belajar garam larut dan garam tak larut kan? So PbSO4 dan juga PbCl2 ni kedua-duanya adalah garam tak larut. Garam tak larut, GTL. Okay, faham kan? Okay, so tadi inilah mendakan kuning tu. Ni gambar yang real sikit. Mendakan kuning, nampak macam pastel colour kan, yang watercolour tu. Okay. So, kalau awak perasan juga tadi dalam carta alih tu, amonium, ion amonium dia tak menghasilkan apa-apa mendakan. So, macam mana kita nak kenal pasti dalam garam tu ada ion amonium ke tidak? So, kita gunakan reagent Nessler. So, kita ambil tabung uji yang mengandungi larutan amonium tadi tu, kita tambahkan dengan reagent Nessler. So, apabila kita tambahkan reagent Nessler, maka mendakan perang akan terbentuklah. Ni gambaran dia, mendakan perang tu. So, satu formula yang you boleh guna untuk mudah ingat adalah formulanya susu coklat Nestle. Coklat tu sebab mendakan perang kan. Coklat kan perang. Nestle ni kan lebih kurang dengan Nessler. So, bolehlah guna formula ni untuk senang ingat. Okay, so ujian pengesahan ion amonium Fe2+ dan juga Fe3+. Tadi NH4+ kita dah go through dah. So sekarang ion ferrum 2+ dan juga ion ferrum 3+ pula. Okey. Ion ferrum 2+, apabila kita tambahkan dia dengan larutan kalium hexacyanofrat 3, ion ferrum yang asalnya hijau tu dia akan menjadi mendakan biru tua. Manakala ion ferrum 3+ apabila kita letakkan kalium hexacyanofrat 2, maka mendakan biru tua yang terbentuk. Sekiranya kita tambahkan larutan kalium thiocyanate kepada ion ferrum 3+ tu, larutan berwarna merah darah yang terbentuk. Ni tiga ni famous. So kena ingat lah. Inilah gambaran dia. Gambaran mendakan biru tua tu. Dan ini gambaran larutan berwarna merah darah tu. Okay. Baiklah, sekarang kita beralih kepada ujian pengesahan anion pula. Okay, kalau anion dia lebih mudah sikit lah berbanding dengan cation. Okay, so formula untuk awak ingat ujian pengesahan anion adalah, awak ingat formula ni. Coca-Cola, no sugar and free boba. Okay, apa maksudnya? Okay, dia actually macam ni. Coca is carbonate, cola is chlorida, no is nitrate, sugar is sulfate, N is argentum, free is ferrum, boba is barium. Okay. Lepas tu nak macam mana cikgu kan? Okay, sabar. Slow-slow. Okay, macam ni. Kita go through kepada yang ion karbonat dulu. Okay. Kalau sesuatu garam itu dia mengandungi garam karbonat kan, macam mana kita nak mengesahkan kehadiran karbonat tu? Okay, so the first thing that you need to do is that awak tambahkan asid.
awak tambahkan asid lah, asid cair. Asid cair apa yang awak nak kena tambah, tak kisah. As long as dia adalah asid kuat yang cair. Contohnya sama ada awak boleh pilih lah, nak HCl ke, H2SO4 ke, ataupun awak nak HNO3. Pilih lah, tapi satu sahaja ya. Okey, so apabila kita tambah asid cair ke dalam larutan garam karbonat, okey, akan ada satu pemerhatian lah. Kita akan nampak dekat sini gelembung gas tak berwarna. Gelembung gas tak berwarna lah yang terhasil. Apa agak-agak gelembung gas tak berwarna ni? Gelembung gas tak berwarna ni dia actually adalah CO2, gas CO2. Lepas tu macam mana kita nak sahkan ada CO2 ni? So gas tak berwarna tu kita uji dia, kita lalukan dia dekat air kapur. Lalukan pada air kapur. Dan mana-mana kita dah lalukan dia pada air kapur itu menjadi keruh. Air kapur jadi keruh. Ingat lagi tak ujian gas karbon dioksida dalam subtopik yang sebelum ni? Kalau tak ingat, silalah buka balik. Okey. So, kalau nak soalan tanya ujian pengesahan untuk anion karbonat, tulis macam ni sahaja. Tapi dalam bentuk ayat penuh lah, jangan bagi anak panah. Okey. So, next adalah ujian pengesahan ion klorida pula. Okey, kalau klorida, kita bawa anak panah ni, purple ni, pergi sini. Sekejap. Kita pergi sini. Okey, so macam mana pula untuk step yang ni? Okey, caranya adalah first kita kena tambah asid juga. Kita kena tambah asid nitrik cair. HNO3 cair. Lepas tu kita tambahkan Ag, Ag nitrat. Kan tadi kan saya suruh bawa anak panah pergi dekat nitrat kan, maksudnya kita tambahkan asid nitrat dan juga argentum nitrat. Macam tu. So ni AgNO3 lah. Okey. So untuk pemerhatian dia adalah pemerhatian mendakan putih terbentuk. Mendakan putih. Macam tu. Okay, next. Untuk ujian pengesahan anion nitrat pula. Kita gunakan warna oranye. Betul lah. Kita guna warna oranye. Okay, so kalau untuk ujian pengesahan ion nitrat ni pula, dia panjang sikit. Tapi it's okay. Benda boleh buat. Jangan risau. Jangan takut. Okay, so first you need to add on acid sulfurik cair. Yang kedua, ferrum sulfat, larutan ferrum sulfat. Dan yang ketiga, awak tambahkan acid sulfurik pekat. Pemerhatian yang awak akan nampak kat sini adalah cincin perang terbentuk. Okay. Kalau garam sulfat pula, kita buat arrow warna hijau. Kita pergi bawa dia dekat sini, dekat klorida ni. Okay, so kalau nak buat ujian pengesahan anion sulfat, kita tambahkan pertama sekali asid hidroklorik. Dan yang kedua, kita tambahkan barium klorida, BaCl2. So, pemerhatian dia adalah mendakan putih terbentuk. Pemerhatian
mendakan putih terbentuk. Okey. Okey, ini pula adalah warna-warna dalam seluruh tajuk garam. Ni saya dah simplifykan lah. Okey, so nak mudah, you ingat macam ni. Ini kan burung. Okey, burung warna dia hitam. Garam kuprum 2 oksida, warna dia hitam ketika panas dan juga sejuk. Okey, ni ada dalam subtopik kesan haba ke atas garam. Okey. Ni pula adalah unggun api. Unggun api ni kan warna kuning. So PbO, plumbum 2 oksida, warna dia kuning ketika panas. Kalau PbO yang dia punya kayu ni pula warna dia perang. So PbO ketika sejuk warna dia perang. Ni pula ada gunung dan juga matahari. Matahari baru nak keluar kan pagi-pagi. So gunung ni kan warna hijau. So dia adalah kuprum 2 karbonat. Sebab kuprum 2 karbonat adalah satu-satunya warna, garam kuprum yang warna dia hijau. Dan dia adalah garam tak larut lah. Dia hadir dalam bentuk pepejal. Matahari ni pula, yang kuning ni sebab zinc kan kuning warna dia ketika panas. So ni lah. Lepas tu yang putih ni, dia punya cahaya ni melambangkan zinc ketika sejuk. Dan yang ni, pokok blueberry ni, ni selalulah keluar dalam exam. So awak nak kena ingat lah. Lagi sekali saya terangkan. Hijau daun ni adalah Fe2+. Buah blueberry biru ni adalah Cu2+. Batang pokok warna perang ni adalah Fe3+. Dan satu lagi formula iaitu anak pakcik Anwar Zain memang cantik. So anak ni adalah daripada ion amonium, ion natrium, ion kalium. Pakcik Pb2+, Anwar aluminium 3+, Zain zinc 2+, memang Mg2+, cantik Ca2+. Nak dijadikan cerita, kesemua ni ketika dalam bentuk pepejal warna dia putih. Tetapi dalam bentuk larutan aqueous dia adalah tanpa warna. Ataupun dalam bahasa seharian kita panggil dia jernih lah. Macam tu. Macam warna air kosong. Okay. Ni lah special case. Garam yang paling banyak kerenah, paling banyak warna adalah garam kuprum. Okey, garam kuprum kalau secara amnya kan kita tahu formula ion kuprum adalah Cu2+. Kalau Cu2+ warna dia biru. Cu2+ warna dia biru. So larutan CuSO4, CuNO32 dengan CuCl2 dalam bentuk aqueous, dia warna dia biru. Kalau CuCO3 je yang usually dia hijau. Biasanya kalau dia tanya larutan kuprum 2 klorida dalam larutan kuprum 2 klorida aqueous, maka dia akan biru lah. Jarang dia tanya kuprum 2 klorida dalam bentuk pepejal. Tapi awak kena tahu juga je lah. Okey, kalau kuprum 2 oksida dalam panas atau sejuk dia hitam. Tapi kalau soalan tanya apakah warna logam kuprum ataupun apakah warna pepejal kuprum, warna dia adalah perang. Usually soalan ni dia akan tanya dalam bab redox, keseimbangan redox. Dia akan tanya warna pepejal kuprum warna apa. Okey? Okey, jom kita try buat satu soalan. Trial Pahang Set 2 2019. Rajah 11 menunjukkan garam tea ditambah ke dalam air. Okey, garam tea ni dah tambah dalam air, lepas tu kita dah kacau dia. Yang terhasil adalah larutan tanpa warna. Tak ada warna lah. Okey, so apakah garam tea sebenarnya? Okey, kita lihat kepada dia punya, kalau warna kita refer kepada cation dia lah. Okey. Kalau ferrum 2 sulfat, so ada Fe2+. Fe2+ warna dia, refer balik kepada pokok blueberry tu. Daun dia Fe2+ hijau. Buah dia Cu2+ biru. Batang dia Fe3+ perang. Okay. So Fe2+ adalah hijau. Kuprum 2 nitrat Cu2+ adalah apa? Cu2+ adalah biru. Kalsium karbonat, kalsium CaCO3
warna dia warna putih. Kalsium karbonat dia garam tak larut. So dia pepejal lah, pepejal putih. So jawapan dia adalah natrium klorida lah. Sebab natrium klorida yang tadi tu, anak pakcik Anwazin memang cantik. Dalam larutan aqueous dia tanpa warna. Faham? Okay, next. Trial Terengganu 2020. Di antara ion-ion berikut, yang manakah menghasilkan mendakan putih yang larut dalam larutan amonia berlebihan? Mendakan putih yang larut. Mendakan putih yang larut dalam amonia berlebihan. Ingat yang formula Nah campas tu. NH3 berlebihan. Nah campas. Nah campas. Mendakan putih berlebihan. So jawapan dia zinc lah. Ni tiada mendakan. Ni tak larut. Ni larut. Okey, antara larutan berikut manakah akan membentuk mendakan putih yang tak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan? NaOH berlebihan. Nah campas. Okey, ni tiada mendakan. Tak larut. Larut. Membentuk mendakan putih yang tak larut. So magnesium lah. Sebab ni plumbum, aluminium dengan zinc dia larut. Okay, trial Pahang set 1 2019. Okay, set 1 dia tambah larutan NaOH sehingga berlebihan, mendakan putih larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, mendakan putih larut. Okay, tambah larutan amonia sehingga berlebihan, mendakan putih larut juga. Okey, tambah asid nitrik dan larutan argentum nitrat. Ingat Coca-Cola, no sugar and free boba. So dia adalah klorida. Ni klorida. So yang bukan klorida kita buang. Kita tulis balik. NaOH berlebihan. Ni nah campas. Nah campas. Ni tiada mendakan. Ni tiada mendakan. Ni tak larut. Ni larut. Tak larut. Larut. So dia mendakan putih larut lah kedua-duanya. So dia zinc lah sebenarnya. Yay. Next, I think this one is the final question. Satu campuran mengandungi 2 anion telah diuji dan keputusannya ditunjukkan di bawah. Ditambah dengan asid nitrik, gelembung-gelembung gas yang menukarkan air kapur menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh, confirm lah. Garam karbonat. Lepas tu ditambah dengan asid nitrik diikuti oleh larutan argentum nitrat, Coca-Cola no sugar and free boba. So ni klorida. Karbonat dan klorida. Senang kan? Alhamdulillah. So insyaAllah ini sahajalah yang akan saya ajar untuk bab garam ni. So semua kita dah cover. Moga-moga dengan 4 episod ini dapatlah kamu ambil sedikit sebanyak dan bermanfaatlah untuk kamu dan memudahkan usaha kamu nak belajar. Okay, so all the best for your SPM and have a nice day.